Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, macam semua dengar. Waalaikumsalam. Okey. Tahniah semua buat anda yang meluangkan masa untuk kelas kita pukul 3 ni, weekly class. So apa yang menarik hari ni seperti yang diwawarkan lah, kenapa kita kena naik pangkat. So sebelum kita start kita punya majlis, kita baca dulu kita Al-Fatihah. Okey, bismillah. Okey, thank you semua. Sekejap Maaf. Okey, alhamdulillah. So kita ada 16 orang bersiaran hari ni. Tahniah buat anda semua. Semoga yang lain tu, sahabat kita yang lain akan masuk lah kemudian. So pencapaian bulan Jun dah berlalu. Semoga bulan Julai akan orang kata lebih awesome daripada bulan yang seterusnya. Okey. Sekejap I share screen. Sekejap korang. Korang sekejap. I punya slide ni. Dia pergi kat tempat lain pula. Okey, sebelum tu ada tak sesiapa yang nak share? Mungkin orang kata pengalaman ke, korang boleh share dulu. Ada siapa tak nak volunteer nak share? Okey, I dah jumpa. Ada sesiapa nak share? Tak ada. Share apa? Share pengalaman lah last week, broken heart ke dengan klien ke, itulah. Tiada. Semua happy happy. Saya tiada broken heart. Yang lain-lain korang ada tak nak share? Sebab kita nak aura yang macam awesome untuk petang ni. So kalau ada yang macam tak best, korang boleh share lah dengan kita orang kat sini. Nampak tak apa yang Ira share ni Kak? Nampak you Amira yang cantik. Nampak. Itu bulu mata tu kan. Bulu mata tu mengancam jiwa. Kita come back balik. Sebab tadi kan I ada bukan problem, macam tiba-tiba je cari tak jumpa. Okey, itu salah satu cabaran. Macam tu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita jangan anggap benda tu sebagai satu halangan yang buat kita rasa down. Macam tu lah. Okey, sebelum tu I nak share satu story tau. Sebab benda ni story semalam I dapat idea tapi I ubah sikit lah penceritaan dia. Okey, I nak cerita pasal lembu. Okey, korang just imagine kisah seorang pengembala lembu. Ada 3 lembu. Dia bawa 3 lembu tapi dia bawa 2 tali. Which is dia nak ikat yang lembu dia lah. Dia tak tahan nak ke sungai dan nak ambil air. Sambil tu dia nak ambil air lah untuk lembu-lembu dia. And untuk dia nak turun ke sungai tu dia kena ikat lembu dia daripada tak lari. So dia pening, dia ada 2 je tali. So macam mana dia nak ikat yang lembu lagi satu kan? So dia pun macam mana aku nak ikat lembu lagi satu ni kan lari sebab dia tak
tali tak bawa, dah sampai kat tempat tu tapi tali lagi satu tertinggal. Lepas tu dia pun fikir-fikir, dia macam tak dapat solution. So adalah satu pakcik tu lalu. So pakcik tu lalu, pakcik tu tanya, kenapa nak? Kenapa yang pening sangat? So dia pun tanya, pakcik saya ada 2 tali tapi saya 3 lembu. Saya nak pergi ambil air dan saya nak pergi turun ke sungai kejap. Lepas tu pakcik tu kata, apa susah, ikat je lah 2 ekor lembu tu dengan tali. Lepas tu dia pun fikir, lagi satu, kamu acah-acah ikat sahaja. Tapi kamu buat perkara yang sama macam 2 lembu tadi. Dapat tak kat sini? Faham tak? Okay? Maknanya dia dah ikat 2 ekor tu, so dia visualize. Maksudnya dia bagi virtual punya ikatan lah tapi tak ada tali. Okay? So dia pun turun ambil sungai, turun ke sungai ambil air semua, dah selesaikan dia punya task tu, dia pun naik. So masa naik tu, dia pun tengok, lembu tu stay, tak lari. Okay, so dia pun bagi minum dia punya lembu-lembu tu semua. Lepas tu dia pun nak berjalan lah. So masa dia nak berjalan tu, dia pun buka ikatan kedua ekor lembu tu tadilah, 2 ekor lembu tadi. So bila dia dah buka 2 ekor lembu tadi, dia pun tarik untuk nak berjalan. Lepas tu 1 ekor tu stuck. Dia tak nak jalan-jalan. Dia macam stay je. So dia macam pelik, kenapa tak nak jalan? Padahal kau tak diikat pun. Padahal kau tak diikat pakai tali. Just bayangan ikat macam tu. So dia tanya pakcik tu, pakcik kenapa lembu saya tak nak jalan? Padahal saya tak ikat pun tali tu dekat dia. So pakcik tanya, tadi kau ikat secara virtual kan? So kau bukalah ikatan tu secara virtual. So dia pun macam baru teringat, oh iyalah tadi saya ikat guna cara tu. So maknanya saya kena buka dengan cara yang sama. So dia pun buka dengan cara yang sama. So bila dia buka dengan cara yang sama, barulah lembu dia jalan. So bila lembu dia jalan, macam lembu yang lagi satu tu kena by arahan dia, yang ni dia just virtual. So maknanya apa yang korang dapat daripada story ni? So maknanya story macam ni. So lembu tu kalau kita, contoh lembu yang satu tadi, kalau kita rasa kita nak ikat dia pakai tali pun, tapi kalau dia nak lari, dia lari kan. So lembu yang lagi satu, kalau kita ikat pun dia tak lari, sama ada secara tali real ataupun virtual, but dia akan stay. So dia akan follow. So maknanya kat sini, apa yang leader share and buat, you just do and copy paste. Macam tu. Sebab lagi satu, korang kena faham topik kita hari ni, I hope korang boleh bagi orang kata secara mendalam lah, sebab benda ni melalui mengenai recruitment. So recruitment ni macam ni, korang kena letakkan dalam mindset, korang kena faham bahawa bukan kita recruit manusia, okay? Kita bukan recruit haiwan ke semua kan. So maknanya diorang by arahan, tapi sejauh mana kita ikat and tatang and jaga dia, tapi kalau dah masa dia dengan kita setakat tu, dia akan pergi juga. So maknanya kat sini, so pada yang orang kata yang copy paste, orang kata jadi ejen yang terbaik, insyaAllah dia akan stay dengan you dan dia akan jadi ejen yang sangat awesome. Maksudnya dia adalah quality agent. So nak korang faham, tak nak pasal recruitment korang cepat give up and down. Okay? Itu secara orang kata mukadimah. Ada ke yang dia tidur dengan cerita I? I tiba-tiba dapat cerita. Macam dapat idea macam tu kan? Okay. Assalamualaikum. Ke dah tidur ni? Assalamualaikum tak? Cuba say hi sikit. Hai. So faham Kak cerita Kak tadi ke macam agak macam confused lah cerita Kak Ira ni, tak apa pasal tali ni semua. Korang faham tak? So bolehlah buat story, apa orang kata story night dengan anak-anak cuma penceritaan dia tu lain, korang lainkanlah sikit. Okay, tanpa membuang masa lagi, topik I hari ni, kenapa perlu naik pangkat, apa yang bestnya? So korang rasa apa yang bestnya naik pangkat ni?
Ada siapa yang nak share? Cuba bertanya dekat dalam grup tu. Kalau ada QA boleh tanya korang tanya je soalan. Okay, so macam tadi kita dah mulakan orang kata kelas kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okay, sebelum tu just mukadimah je. Benda ni dapat daripada sahabat saya seorang orang kata UM yang awesome. Dia share benda ni and I rasa macam sangat best. So I pun cakap dengan dia, I copy lah this one. So dia kata kunci dia berjaya sebenarnya dia selalu tekankan daripada dulu benda ni, adab menuntut ilmu. So bila kita hadir ke majlis ilmu walaupun ilmu kita dah tahu ataupun kurang berminat, tapi sebenarnya kita bersungguh-sungguh dalam kita mengerjakan sesuatu. Okey, niat yang penting tu niat. Ya Allah, aku nak belajar, pemudahkan, lapangkan. Semoga pembelajaran aku hari ni lebih baik dan semoga aura untuk pembelajaran hari ini dapat membantu perjalanan aku ke hadapan lagi. So walaupun kita hebat, kita pandai, mana kita orang kata seorang yang luar biasa, tapi bila kita ada kata leader atau guru-guru daripada leader-leader lain yang mengajar, so kita kena rendahkan hati. Kita kena jangan rasa alah aku dah tahu dah, macam kita kena rasa rendah hati. Okay. So jangan ada maksudnya bagi dia peluang kongsi, sebab satu masa nanti korang pun akan duduk kat tempat kita orang juga. So korang pula akan ambil turn untuk mengajar. So benda tu korang akan lalui benda yang sama. So bila kita tuntut ilmu, tuntut dengan rasa semangat, positif, energi dan rasa macam orang kata secara bersungguh-sungguh lah. Okey, kita dah nak masuk topik kita yang ni. Sebelum tu, sebelum tu nak tanya, I stop dulu lah. Ada siapa-siapa kat sini yang rasa nak fight tak untuk AUM? Yang naik pangkat? Tengah cari lembu, cari sekolah. So maknanya salah satu story tadi tu mengenai pasal recruitment. That's why I dapat idea. So macam ni, dalam masa kita mencari-cari lebih kurang lah cari nasi lembu yang berkualiti pun salah satu kan Hari Raya Haji dah nak dekat. Macam tu juga kita nak cari business partner kita. So dalam masa korang nak route to AUM, korang kena melalui beberapa fasa. Orang kata bukannya fasa ni teruk sangat, tak. Maksudnya korang kena letak dekat diri korang walaupun korang belum unit manager, tapi korang dah act like korang as a unit manager, sebab visualize benda tu penting. So macam tadi, nampak tak? Bila tuan dia buat macam tu, dia visualize. So maknanya dia bayangkan dia dah diikat padahal dia tak diikat. So macam tu juga kita. Kita dah bayangkan kita sedang menuju ke final year walaupun kita masih rookie. It's okay sebab benda tu orang kata law attraction, lama-lama you akan dapat. Okay, I share balik contents I. Okay, so kenapa kita digalakkan untuk recruitment? So ni salah satunya lah, tapi okay. Kenapa kita digalakkan untuk naik pangkat? So kita as a rookie, walaupun kita rookie, ada tak kat sini rasa alah, I buat sale pun baru nak belajar, takkanlah I nak recruit orang, betul tak? Ada tak kat sini yang rasa macam tu? Alah leader ni, kita baru nak belajar, takkanlah suruh kita recruit orang, kita pun macam tak boleh nak manage, kan nanti kan dia tak terkecap. Ada tak yang rasa macam tu? So kalau ada, korang jangan risau. Contoh, bila kita ajak, macam tu kita rookie, kita baru 6 bulan atau 3 bulan, kita ajak sama-sama rakan seperjuangan kita, join, babe jom lah join, sama-sama. Aku pun baru masuk je bidang ni dalam 3 bulan. So kita sama-sama belajar, kita sama-sama achieve. Sebab dia memudahkan, kenapa? Dia tahu korang sama-sama masuk dan sama-sama pulun. So orang kata semangat belajar sama-sama tu ada. Satu, memudahkan kita boleh belajar sama-sama dengan introducer kita, betul. Okay, sebab you all akan lagi semangat tau. Contoh macam dulu,
Siapa tahu, I dengan UM Ariza kita orang masuk sama-sama tahu. UM Ariza adalah IOI. So dia bawa I masa tu baru few months. So masa tu I faham sebab dia pun baru, I baru. So yang bestnya masa tu kita orang kena pergi kelas PEP and few kelas kan. Kita orang excited lah, jom pergi kelas PEP, apa yang kena buat lepas ni, tahu tak kontes yang baru tu. So dia ada macam semangat tau untuk korang cari the real buddy-buddy is your business partner lah. Maksudnya rakan yang korang bawa masuk. Lagi satu yang bestnya, paling best kalau korang dapat achieve target sama-sama. Sebab dia macam ni, pengalaman I dengan UM Ariza dulu masa baru masuk 3 months, I pun tak tahu kontes tu sebenarnya. I buat je, dia tiba-tiba Alhamdulillah achieve. Dan lepas tu I tanya UM Ariza, you pun dapat kan? I cakap. Lepas tu dia kata, tak, I lagi sikit ni. Doakan tau lagi sikit. Lepas tu memang sikit sangat. UM Ariza I tak ingat, 5,000 kot Lepas tu, I cakap, you Tuan-tuan kena. tengah syarat mengandung. Dia kena, dia tengah syarat mengandung. You just imagine fikir nak masuk bilik bersalin. Lepas tu I cakap kat dia, tak boleh, kita dah janji ni kena travel sama-sama. 5,000 lagi, sikit lagi you boleh. So masa tu memang miracle, ujung-ujung tu memang dia pun dapat manage settle rezeki baby semua kan. Tapi semangat tu yang kita nak. Ada sama-sama orang boleh push you, sama-sama motivate you kan. Sama-sama nak berjaya sama-sama. So kenapa kita leader galakkan korang untuk recruit, untuk sebab biar korang dapat the real body. Macam tu. So memudahkan kita fokus sales sebab dapat bantuan dari leader. Okay, ni salah satunya macam ni. Korang rookie, bawa masuk agent. Korang rasa Kak, saya takkanlah saya nak entertain je. Saya pun produk tengah nak hafal. So maknanya kat sini dengan bantuan leader, kita orang akan guide korang your team, your own team. So kita orang akan guide dengan you punya orang kata yang you bawa tu lah. Macam rakan-rakan seperjuangan you. So dalam masa sama, you just focus on sale. Dengan dia, you pun akan sama-sama motivate each other on sale. So in term of yang lain-lain, semua leader akan guide. So kat situ dah memudahkan you punya perjalanan. Sebab kalau you di tempat leader, tak ada siapa leader boleh tolong you. Kena you buat sendiri. Sebab this is your team. Berbeza dengan you rookie dan you agent sebab you baru nak belajar. So kita akan bantu. Macam mana pun kita akan bantu korang untuk capai korang punya unit manager. Okay, nanti bila you dah masuk unit manager, setiap leader ada style dia masing-masing. So you buat cara you sendiri. Tapi bab nak ajar dia ke, bab nak coaching dia ke, nak monitor tak payah pening sebab refer kepada korang punya leader. Macam mana pun dia tetap you punya inilah maksudnya you punya bakal agent lah. Maksudnya IO dan introducer. So nombor 4, melancarkan kita untuk merancang ke unit promotion. Betul. Nak dirikan dia. Sebab pengalaman korang jangan rasa korang bila nak naik baru korang nak recruit last year. This is sangat tough. Nak dirikan dia. Okay, sangat tough sebab it's not easy. Sebab macam saya cakap tadi, ada yang boleh buat, ada yang ambil masa, ada yang orang kata cara berbeza-beza. So kenapa korang kena recruit, maksudnya korang dah tahu berapa setahun tu berapa yang korang nak recruit. Siapa yang tak mute lagi? Anis, tolong mute kan? So korang kena rancang contoh macam ni. Tahun pertama settle untuk first year. Okay, first year kata dah ada 4 orang. So 4 orang ni mungkin yang betul-betul boleh membantu kita 2 orang. So another year korang kena naikkan lagi rekrutmen 6 ke 10 orang. So bila korang dah ke unit manager, korang dah sangat orang kata ada team sendirilah. Lepas tu sekurang-kurangnya yang tahun kedua tu, yang 6 ke 10 orang tu sekurang-kurangnya kita tak tahu yang mana betul-betul boleh membantu kita. At least kita ada backup. At least yang tahun pertama tadi dia dah tahu flow macam mana agent punya orang kata apa restructure macam nak submit case, produk, semua-semua tu dia dah tahu view. So tahun kedua kita ajar member baru, sama-sama kita motivate dengan rakan partner kita yang tadi tu, business partner kita tadi, kita sama-sama motivate kawan baru ni.
So korang akan ada rasa semangat each other tau, sebab industri ni satu benda korang tak boleh seorang-seorang and korang tak boleh maksudnya kita bergaul dengan terlampau ramai juga orang yang macam negatif yang tak ni pun tak best juga. Kita tak boleh seorang-seorang, kita kena cari buddy yang sama-sama tolak push kita untuk kita naik ke atas. Okay, kenapa I cakap kita digalakkan naik pangkat walaupun kita rookie atau agent? Sebab korang kena faham. Okay, macam baby dia belajar pusing, merangkak, bertatih. Okay, dia movement dia membesar, betul? Tapi macam kita beri peluang untuk diri kita grow. You kena faham. You have to grow dalam this industry. Sebab kalau you tak grow, nanti you rasa, alah, I macam ni tak ada apa-apa, biasa je, sama je. That's why you have to push diri you untuk grow. Sebab beri peluang untuk diri you buat yang terbaik, usaha yang terbaik, buat sampai jadi duduk dekat unit manager and you akan rasa kenapa leader push you untuk duduk kat unit manager. So bila you dah capai duduk kat unit manager baru you faham, oh patutlah dulu leader I suruh I duduk dekat unit manager, and you akan nampak the beauty of the beauty this industry lah. Okay, beautifulnya industri ni. Sebab korang dah start rasa few benefit yang company bagi. Okay, sebab tu kita orang as a leader dekat JC ni memang nak try create more leader. Sebab lebih banyak leader, lebih banyak income korang dapat, lebih banyak team members, lebih grow. Korang pun boleh growkan diri korang, growkan korang punya orang kata apa, peluang untuk you lebih berjaya. Okay. Okay, yang kedua, yang ketiga. Actually slide ni dia terbalik sikit. Kenapa kita galakkan rekrut macam tadi, cuma ni dari segi apa kata, lebih jelas kita nampak, of course lah kita nak good income. Okay, sebab kita akan push diri kita untuk grow kita punya income, baru dia akan jadi self motivation untuk kita. Sebab kalau income kita down pun lama-lama kita pun rasa tak semangat, setuju? So promotion ni untuk kita ada body, orang kata body business partner kita, buat kita lagi semangat, motivate each other, dan lagi satu buat kita rasa kita nak bagi yang lebih baik. Okay, korang kena try sebab bila korang dah ada team sendiri, korang dah ada di takat orang kata nak setapak ke unit manager, korang dah rasa korang nak akan berikan yang terbaik, macam korang kena upgrade diri untuk top up ilmu dan semua itulah. So paksa diri untuk belajar demi kebaikan. Okay, so macam tadi kita cakap lah, kita growkan diri kita, so dalam masa sama kita dapat ilmu, knowledge, and kita dapat jadi orang yang baru tau. So bila korang duduk dekat unit manager, yes dia macam apa orang kata satu cabaran baru, betul, tapi korang kena faham setiap cabaran adalah satu peluang untuk korang buat lebih baik. Okay, korang kena ingat setiap satu cabaran adalah satu peluang untuk korang grow, untuk buat lebih baik. Sebab orang yang takut cabaran dia akan mendata, dia akan biasa je. So once korang berani ambil cabaran tu, dekat situ bermula satu tapak, korang nak pergi setapak lagi. Macam tangga. You all tahu kan tangga. So bila kita naik setapak, kita rasa biasa je, biasa. So bila korang naik contoh dah tingkat ke-4, kau rasa mengah tak? Mengah guys. So kat situ kena fitkan stamina. So macam tu juga kat situ. So kita akan orang kata nampak kita punya diri kita ni grow. Mungkin kita rasa kita biasa-biasa tak nampak, tapi orang pula, maafkan saya, orang di luar sana dia nampak korang punya pencapaian, and korang dulu dengan sekarang of course akan beza. So jangan berhenti untuk top up ilmu, untuk orang kata buat lebih baik. Result korang setahun dan setahun akan datang pastinya yang lebih baik. Okay, so balance life, of course lah. So maksudnya macam ni, kenapa kita nak korang kena ada kat unit manager, sebab
korang akan rasa the few benefit yang company bagi, dan juga korang boleh plan untuk korang punya income, future, and apa yang korang nak dengan team korang. So apa yang korang punya target. So korang akan dapat orang kata quality life. So bila kita ada extra income, kita boleh plan tak apa-apa untuk family kita. Of course boleh kan? Setuju? So ni yang tadi I cakap overseas trip. So maknanya dalam masa kita nak mengejar ke unit manager, kita akan dapat trip yang kecil-kecil ni lah. So the paling besar kontes apa dekat Great Eastern adalah supremacy. So masa tu kita akan dapat berjalan dekat overseas. And dalam masa sama kita ada extra income, katalah macam tak puas lah pergi ke Turki, katalah you all achieve for Turki kan, so nak pergi trip lain, so ada extra income, pergilah. So dekat situ korang boleh tunjuk yang income ni boleh pergi sejauh mana yang korang nak and boleh capai impian korang. Janji korang rajin and buat, InsyaAllah korang akan dapat. So recognition, penghargaan. So dalam bidang ni juga bila kita dapat penghargaan, kita akan rasa self motivated. Betul tak? Korang akan rasa macam rasa nak buat lagi. So korang rasa macam bersemangat sangat, sebab bila korang dapat satu penghargaan yang besar, korang akan rasa macam korang akan nak ajak orang-orang lain duduk kat tempat you. Contoh you dah duduk kat unit manager, so of course you nak orang lain pun akan rasa apa yang you rasa. Sebab kalau you all faham ni sebab MCO lah kan. Sebelum MCO, setiap kali promotion, maksudnya unit manager ataupun group manager di Great Eastern, diorang akan raikan tau. So ada khas satu event di mana diorang akan sediakan untuk you sahaja. So memang diorang akan raikan you sahaja, ramai-ramai sign untuk apa orang kata borang promotion tu memang best. Kenangan tu memang, to be honest, saya cakap daripada kenangan supremasi dan semua, kenangan tu tak boleh dilupakan. Sebab bila naik kat situ adalah orang yang sama rank yang fight, contoh fight tahun ni and you sign tahun depan kan, so orang yang fight tahun ni sama-sama dijumpa, maksudnya energy tu sama-sama. So that's why kenapa korang kena push diri you untuk lebih berjaya, sebab you akan dikelilingi oleh orang-orang yang lebih berjaya, okay, aura yang lebih awesome. So masa tu memang best, sign page by page, lepas tu kiri kanan belakang tu orang-orang baru yang kita tak jumpa. So ada macam daripada satu apa orang kata central, masa tu I central kan, so macam kita bergabung lah, jumpa dengan sama-sama sahabat-sahabat kita yang lain. Okay, sebelum I pergi tu ada pertanyaan tak? So kepada yang nak tanya tu boleh tanya. Nampak tak screen masih nampak lagi Okay, Nampak. macam tadi I cakap, kenapa kita digalakkan dari pangkat, sebab korang kena start sekarang. Jangan dah ujung orang kata final year tu baru nak recruit. Agak payah, to be honest cakap agak payah. Sebab dia akan buat kerja 2-3 kali ganda. Okay. Okay, lagi satu korang tengok kat sini. Daripada agent sebenarnya kita boleh naik AUM. Macam kita tengok kat sekarang ni dekat JC kita ada Tia, si Soraya. Rasa 2 orang ni yang final year, betul tak? So diorang dah ada dekat AUM. Setapak je lagi diorang akan naik ke kat mana? Dekat unit manager. So untuk yang rookie korang kena faham, okay, bila naik daripada agent ke unit manager, dia hanya memerlukan 2 tahun sahaja jika korang konsisten dan orang kata buat bersungguh-sungguh. Sebabnya bila kita nak fight for AUM, dia bukan dikira ANC, dia dikira FYC, first year first year collected. So maksudnya masa tahun pertama dia akan kira duit orang kata yang kalian bayar tahun pertama saja. Sebab tu kena plan betul-betul. So tapi ada je dekat Great Eastern yang dia masuk tahun kedua dia memang dah on track terus ke unit manager, 3 tahun ke group manager memang ada.
Tapi kalau korang memang nak buat fast track, so korang kena plan betul-betul daripada tahun pertama. Okay, tahun pertama walaupun korang rasa korang adalah rookie, jangan rasa korang tak layak untuk nak recruit orang. Sebab ini adalah fasa yang terbaik. Kenapa I cakap? Sebab dia the best, korang boleh belajar sama-sama. Korang tak apa ni nak recruit, masuk kelas sama-sama. Macam ni kan, ada every weekend kelas, masuk kelas sama-sama, belajar sama-sama. Lepas tu nanti dah habis kelas, kita tanya, faham tak tadi macam ni, kita ulang kaji sama-sama. So tu the best, korang boleh belajar dengan sama-sama korang punya team. Korang tak perlu nak ajar dia produk ke, nak groom ke apa, leader akan buatkan. So korang fokus on sales dan juga recruitment. Okay, dalam masa 2 tahun korang boleh naik ke unit manager. Sebab macam I dulu pengalaman tahun pertama memang I tak recruit. Lepas tahun kedua baru nak recruit tu pun 2 orang. Tahun ketiga memang masa tu recruit kita gila. Sebabnya tak plan daripada yang, sebab ingatkan recruitment ni senang. Okay, and kita ingatkan recruitment tu pun macam okay hidup je yang kita recruit daripada tahun pertama. Tapi sebenarnya tak. Macam I cakap tadi lah, setiap orang punya fighters tu tak sama. So that's why you have to keep recruit, jangan berhenti. Okay. So daripada unit manager of course akan pergi ke AM dan juga 3 tahun saja daripada unit manager untuk pergi ke group manager. Tapi kalau untuk lebih daripada 3 tahun korang boleh buat untuk fast track ke group manager. It's okay. Macam I cakap tadi, nampak tak? Perjalanan kita daripada agent kita naik setapak. Okay, cabaran dia lain. Okay, dan bila kita dah ada business partner, kita akan bertambah cabaran. It's okay. Macam I kata, setiap cabaran adalah peluang. Okay, lepas tu kita akan menapak lagi ke unit manager. So bila you ada kat unit manager, you akan rasa benefit dan kelebihan apa yang company bagi kat kita, dan kita akan rasalah bila kita dah dapat satu pencapaian yang kita nak. So korang akan ada motivation untuk korang buat lebih baik. And lepas tu korang nak naik ke group manager, of course lah. Group manager semua orang impikan, tapi dia adalah fasa. Cuba you tengok, kalau kat sini perasan you tengok tangga dekat agent ada berapa? 1, 2 kan? Dekat group manager ni ada berapa? Ada 3. So cabaran dia double. Maksudnya masa kita daripada agent naik ke unit manager senang. Tapi sebenarnya daripada unit manager nak ke group manager, dia cabaran level yang lain. Cabaran dia lagi besar. Sebab kalau you tanya I daripada agent ke unit manager sebenarnya sangat senang untuk buat. Korang memang boleh achieve kalau korang plan and orang kata buat daripada awal. Memang tak mustahil korang boleh capai sebab dia memang senang. Kecuali korang tak recruit tapi korang buat sale last minute baru nak recruit, dia agak kena kerja keras sikit lah. Sebab nak recruit kan kita nak ajar, kita nak step by step. And kalau nak ke group manager, cabaran dia lain. Okay, I rasa kat sini semua dah tahu ke? Kalau kita nak naik first year, I nak QA sekejap lah, semua orang ni nanti tidur kan. Okay, korang nak tanya. Untuk first year, berapa korang kena buat sebenarnya? AUM mungkin dah tahulah. Yang lain-lain kat sini. Ejen-ejen yang lain kat sini. So untuk nak ke unit manager tahun pertama, berapa korang kena buat? Berapa korang kena buat? Siapa yang nak jawab boleh onkan mic. Syaris. Siapa lagi ada kat sini? Kang. I petik nama. 75. Akak baru nak ni kan, nak suruh siapa ada kat sini. Okay, 75. PR kena berapa? 85 ke atas. 85 ke atas. Pandai. Yang lain-lain pula. So contoh tahun pertama kita dah ada 2 orang. Okay, contoh Syaris dah ada 2 orang. 2 orang rakan seperjuangan you buat masuk. So daripada you FYC berapa? Berapa je collected yang boleh dapat? 50. 50. So maknanya balance? 25. Balance 25. Betul. So maknanya kalau kita dah ada
Contoh you kan. Ni Syarif lah kat ni. Slim kau Syarif. Okay, bawah tahun pertama. Okay. First year. Okay, first year korang ada QA1, QA2. Okay. Masa ni collected dah ada 50k FYC. So kat sini boleh combine campur 25k FYC membantu korang untuk settle first year unit manager. Clear? So maknanya tapi let's say kata recruitment still, maksudnya kawan-kawan baru kita masuk hujung tahun. Contoh macam ni lah 8, 9, 10. Jangan korang tarik handbrake kat sini. Okay. Korang speed jadi 75k FYC. So buat sampai 75 and make sure korang settle first year and sampai December. Okay. Macam mana ni? Sampai December. So maknanya December ni kan. Ni Julai. Okay, Julai kata boleh dapat 1. Okay. Lepas tu the next month tu baru kontrak 2. So yang ni tak ada, kosong. Yang ni you dapat lagi 2. So keep recruit until December berapa banyak yang korang dapat. Okay, sebab apa? Walaupun diorang tak submit case lagi, it's okay. Ni akan korang carry forward. Sekejap. Kata December 2021 ni korang dapat 5 orang. Okay, 5 orang ni belum, maksudnya belum ada banyak ANC, is okay. Sebab korang akan bawa ke tahun 2022. So masa ni final year kan? So masa final year, so kita keep recruit, kita akan bagi masa berapa yang kita nak speed untuk settle kita punya FYC 150k tu. So tak apa, ni kita akan ajar dengan lebih detail. So korang nampak. So maknanya kenapa kena macam kat sini nak jelaskan macam ni je. Kenapa kena recruit dekat sini? Maksudnya tahun pertama, iaitu tahun ni pada yang nak kejar. Sebab jangan buat untuk last year sebab dia agak tough. So recruit kau tahun ni, so tahun depan akan membantu. Dalam masa sama, kita akan tempoh untuk korang buat sale. So korang mesti dapat capai. Sebab untuk ke unit manager sebenarnya sangat senang, sangat mudah kalau korang follow flow and ikut je petua daripada leader, insyaAllah. Okay. Okay, lepas tu siapa kat sini yang rasa-rasa nak run untuk first year unit manager? Cuba berani, siapa berani angkat tangan? Sebab tu salah satu visualize tau kita punya impian. Siapa berani? Say I dia angkat tangan lah. Ini doa tau, I doakan siapa yang angkat tangan hari ni, dia insyaAllah akan capai unit manager tahun berapa? 2023. Say I, siapa? Semua tak berani ke ni? Korang. Kalau tak berani kat komen. Kalau tak berani kat komen. Tangan je. Benda tu doa tau. Sebab satu je nak bagi tahu tau. Korang jangan tidur nak bagi tahu ni. Dulu kan I memang enjoy I punya personal sale. Okay, I love personal sebab I tak pening kepala nak orang kata apa nak jaga orang, nak fikir ke, sebab I rasa macam masa nak jadi unit manager macam takut kan. Tapi masa tahun tu I try juga sebenarnya nak recruit but tak menjadi tau korang. Sebab masa tu leader kata okay siapa yang nak run for first year ke depan? Tak berani pergi depan tanya. UM Alizah pun tak pergi kan tahun pertama. Tak berani korang. Tapi dalam masa sama berani juga. Macam try juga open mulut ajak orang join. Tak melekat. Lepas tu tahun kedua, masa tu awal tahun kita kata apa nak boost energy kan. Lepas tu leader tanya, okay apa target korang semua tahun ni? Okay nak tahu je, tak apa, visualize je. Siapa yang nak run for first year unit manager ke depan? Takut masa tangan seram semua sejuk. Memang ini dalam live korang, bukannya dekat dalam kelas, dalam kelas dah tarik dah. So masa tu memang tak berani, seram sejuk, tapi dalam hati macam ni je. Ya Allah, nekatlah, cuba je lah. Masa tu tak berapa bersungguh, cakap cuba je lah. Leader suruh ke depan je lah. So
So pergi ke depan. So hasil rekrutmen dia pun macam so-so je sebab leader suruh ke depan. Buat pun sebab macam leader suruh lah macam tu kan. So dapatlah seorang anak pertama I tak ingat. I takkan lupakan sampai bila nama dia Nick. Okay. Siapa yang ingat masa tu? Okay, yang Mariza ingat tak nama dia Nick? Handsome. Okay lah, dia jambu jugalah. Cumanya bila kita rekrut tak sepenuh hati macam tu lah kan. Lepas tu tahun kedua, padahal tahun kedua tu ada settle tau, first year 75 FYC tapi sebab tak bersungguh. Tahun ketiga leader tanya, okay siapa nak fight untuk unit manager? Masa tu memang dah berani sikit terus angkat tangan, saya. Masa tu memang tak nampak lah dapat anak ke apa tapi memang I yakin dia, saya. So bila kita berani orang kata letak cabaran tu and kita visualize, insyaAllah dia macam law attraction tau, dia akan tarik juga energi korang untuk datangkan korang, maksudnya orang yang nak join korang. So masa tu buat bulan ketiga I dah achieve set masa tu dan few contest, so collected pun dah nak dekat masa tu untuk setakat 75 tak ada masalah lah kan. I dapat anak seorang, lepas tu bulan 4 pun jumpa lagi seorang. So maksudnya macam easy, ada je orang nak join. So masa tu memang tiba-tiba rasa aku boleh je fight sebenarnya. Sebab tu korang kena berani, okay, berani. Bila nak berimpian kan kita kena berani kan, ambil keputusan. So lagi sekali I tanya ni, korang jangan rasa Amira ni kan kejam betul. Korang ni dalam virtual tau. I dulu dalam kelas tau. Okay, nanti macam leader akan tanya kenapa tak berani depan-depan tau. Okay, ni dalam Zoom sahaja. Tak nervous pun, nervous sikit je. Okay, korang siapa yang rasa nak fight for first year unit manager tahun ni? Kalau tak pun korang sekurang-kurangnya nak recruit. Okay, nak bawa kawan. I doakan tau siapa yang angkat tangan tu memang dia mudah untuk recruit. Menyesal tak recruit. Kan Tia? Korang recruit cepat tau, jangan tunggu nak naik. Tia tahun ke berapa? Betul, I tahun ketiga baru macam recruit kau. So korang please learn daripada mistake yang sebelum ni, recruit lah seawal yang mungkin. Sebenarnya lebih mudah. Sebab apa tau? Bila you recruit, you rookie dan agent, you recruit orang sama-sama dengan you baru nak belajar. Dia tak ada dia nak cari salah you ke, nak compare you, tak ada. Dia akan rasa you pun baru tak apalah kita boleh sama-sama. Dia lagi mudah. Tak pening kepala, korang pun boleh buat sama-sama, motivate each other. Semua bagi I memang sangat mudah sebab perjalanan I ingat masa tu bila I recruit few yang sama-sama belajar memang senang je. Memang nanti I akan remind diorang, I dah pergi dah PEP1, you dah settle dah, jomlah kita complete kan nanti kan ni, okay nanti kita settle PEP2 pula. So dia macam senang tau, senang untuk you nak handle. Siapa cakap? I nampak diorang angkat tangan ni, 1, 2, 3. Siapa ni? Umi. Umi. Yeay, kita bagi tepukan untuk Umi. Bagus Umi. Berani saut cabaran. Satu doa and kita orang semua doakan moga Umi dapat anak dalam takaful, okey? Bukan anak tu Umi, anak dia dalam takaful. InsyaAllah, amin. Okey, kita pergi kat kita punya next slide tadi. Mana slide tadi? Okay, so betul tadi untuk first year production macam tadi 75 FYC but can combine dengan you punya DIA. Okay, 25 datang daripada DIA, tak kisahlah DIA you ada 4 orang ke 5 orang ke, boleh combine je jadi 25,000 FYC. Minimum PR 85%, but I nasihat kat sini jangan 85%, korang letak pledge 90, sebab at least bila 85 turun ke bawah susah nak repair. So at least 90% dia senang. And lagi satu kenapa korang dapat settle supremacy sebab supremacy punya PR minimum 90%. So memudahkan kita tak payah pening kepala. Sebab dulu I memang as a agent, I letak dalam minda
90%. Sebab nak supremacy achievement tu lah. Sebab kena jaga PR 90%. So korang jaga 90%, insyaAllah berjaya lah. Tapi senang je, kalau korang memang nak run for first year atau second year, korang buat je the maximum ANC. Senang cerita, fight for supremacy. Supremacy rookie tak silap 130 Kak rookie 130. 30 ke 35. Maksudnya korang fight je. So income grow dalam masa sama, dapat supremacy and korang dah tak pening dah untuk collected tu semua. Okay, untuk final year pula, final year tough. Kenapa tough? Nampak tak? Production FYC kena 150k. So maknanya makin banyak you ada DIA, direct orang kata introducer agent you. So you boleh combine 5,000, 10,000 you boleh combine kat situ. And kita bagi semangat untuk rakan kita yang final year, Tia, Tia, akak doakan sebab akak saja suka sebut untuk hari ni sebab topik kita dari recruitment bakal so dia akan bertukar position insyaAllah. Suraya, so kepada ejen-ejen di bawah Tia dan Suraya berikan tepukan sebab tahniah buat anda sebab kenapa hari ni anda bantu rakan seperjuangan bisnes partner anda untuk naik ke unit manager. Korang percayalah satu masa nanti bila korang nak fight juga ke unit manager, perkara yang sama korang akan lalui, perkara yang sama orang lain akan bantu korang juga. So masing-masing kita kena support each other. InsyaAllah bila kita support rakan seperjuangan kita tu, masa kita akan datang, masa kita akan tiba, orang yang kita bawa tu akan tarik tangan kita dan bantu kita. Percayalah, okay? Dia akan mudahkan je perjalanan korang seperti mana korang buat sekarang ni. Okay, the best untuk korang. Berikan tepukan, kita bagi tepukan untuk bakal-bakal AUM kita. Okay, lagi satu. Korang. Kenapa kena naik pangkat ni? Tengok ni. Tengok ni Ejen hanya dapat 1 dengan 2 sahaja, iaitu bonus yang kita dapat setiap bulan Januari lah. Dulu masa zaman I mula jadi ejen, bonus kita dibayar setiap bulan Mac, masa tu bulan 3. Okay, lepas tahun kedua jadi ejen masa tu I entitled lah untuk dapat bonus tu, memang best lah. Serius, bonus tu memang best sebab dapat extra cash daripada performance kita, ANC yang kita buat itulah. So korang akan dapat reward daripada company. So boleh buat extra saving. So kat situ pun kita dah rasa best kan? Betul tak? Korang setuju tak? Dapat extra bonus, dapat extra reward pun kita dah rasa best. So, kenapa korang kena push diri korang untuk naik ke unit manager? Sebabnya kita bila di agency manager, kita dapat 4 benefit. Iaitu deferred benefit, overriding commission. Lepas tu kita dapat lagi daripada direct group bonus the whole group. So sebab tu korang kena push benda tu sebab percaya macam I cakap tadi, hari ni kita bantu dia naik, insyaAllah kita akan dapat juga tim-tim yang awesome bantu kita juga untuk naik. So kena push, letak diri 2 tahun 2.5 pulun kau pulun recruitment and easy for you sebab sama-sama belajar. To be honest cakap, easy for you untuk sama-sama belajar sebab I punya IO memang UM Ariza, memang kita sama-sama belajar. Memang kita orang tak ada rasa, I tak ada rasa macam nak selalu refer dia ke, nak ni ke tak. Sebab kita sama-sama belajar, kita excited. Lepas tu kita ulang kaji sama-sama. Kan Riza kan yang best ni kita akan revive bila macam kontes. Kita akan macam, Riza you lagi berapa? I lagi berapa? Buku kena sentiasa ada. Buku nota kena sentiasa ada untuk refer. Betul. I ingat lagi masa tu kan macam Izzah macam mana nak buat ni, kita tulis buku sama-sama. Lepas tu yang best ni, tapi paling best lah bila dapat achieve sama-sama dengan kita punya business partner tu, travel sama-sama. Itu pengalaman yang I rasa to be honest sampai sekarang tak boleh lupa, memang best. Masa tu first time pergi overseas, lepas tu dipaksa bercuti pula tu korang. Setahun berapa kali pergi bercuti pun tak ingat dah. Memang masa tu dia lah roommate I, memang tak sabar roommate. Masa tu rasalah pengalaman berada di negara orang, ni semua kan. So memang
memang masa tu adalah masa untuk kita reward diri kita and release stress. Yang penting setiap kali pergi overseas, spa ke massage tu takkan tinggal. Memang kita orang akan spend dekat situ. Cuma dah nak sesi nak balik sehari tu akan fikir untuk family, baru untuk anak-anak semualah. So best. So dah masa korang reward diri korang, happy buat apa orang kata perkara yang happy untuk family. Tengok kat situ. Group manager korang dapat banyak lagi lah. Maksudnya untuk agensi pun dapat. Contoh by korang punya performance, company pun akan bagi korang extra reward and office korang pun akan dibayar oleh Great Eastern. So best tak kat situ. So memang doakan kami, insyaAllah. Of course lah, semua orang bila dah berada di unit manager akan nak go to group manager. But cabaran dia untuk grow tu lain. Macam korang rasa sekarang, korang rasa korang di unit agent, korang nak naik ke agency manager, korang rasa macam alah susah, tough kan? Korang rasa dekat agency manager dia punya cabaran lagi lain, lagi mencabar. Tapi satu je ambil daripada situ, kalau korang tak paksa diri korang grow, korang tak ada rasa self macam apa, development. Korang tak ada rasa pencapaian baru yang bagi you satu bila kita dapat capai satu, kita akan keluar satu hormon yang macam apa, yang bagus lah untuk kita punya badan kan. So untuk kita punya mind, untuk perasan tak GM yang di level GM, kalau korang follow Mama GM yang top dulu, korang compare dia masa agent, dia punya pakai tudung perwatakan ni, gambar dia masa agent compare to group manager. Agent macam makcik-makcik kan? Taklah, kan I bukan cakap compare agent apa, group kat luar. So bila dia ada kat group manager, dia jadi awet muda. Pernah tak rasa benda tu? Banyak I tengok. Masa agent macam makcik, tapi bila dah makin grow, tiba-tiba nampak dia awet muda. Dia nampak muda. Macam Kak Asbam yang nampaklah perubahan dia. Adalah group manager yang lain, dia memang jadi muda balik. Sebab kita ada masa, kita ada extra income, kita ada self development, kita ada satu hormon endorphin tu yang bagi kita rasa really stress. Stress kita pun tak berapa nak stress nak capai kejayaan tu bagus. Maksudnya kita akan hormon kita macam sentiasa nakkan perubahan, sentiasa nak achieve benda tu. So which is good lah untuk kita and kita boleh growkan diri kita. Okay. So korang nak awet muda, korang kena naik pangkat. Senang cerita. Setuju tak UM Mariza? Aduh. Setuju tak? Kan GM sekarang dia nak pergi ni je, dia dah tak tengok dah harga, dia sign je. Tu bezanya kita kan. So kalau korang nak ni, korang memang kena fight untuk group manager. Okay, I nak panggil satu. Tolong baca ni. Siapa yang nak nak berbesar hati? Sebab I tak nak bagi korang kantuk. Jom kita sama-sama baca. Siapa kat sini? Umi? Jom kita baca sama-sama. Be not afraid. Umi. Be not afraid of growing slowly. Okay. Be afraid. Only of standing still. Okay. Another one. Only those who will risk going too far can possibility find out how far one can go. So maknanya orang yang berani ambil risiko je yang tahu kelebihan yang kita boleh buat benda tu. Sebab bila kita tak ambil satu risiko tu, kita rasa kita tak akan boleh capai. Setuju? So jangan takut kalau korang rasa movement korang slowly is okay. Tepat pada masa dan waktu, korang keep dengan usaha, dengan apa yang korang buat saat ni, insyaAllah Tuhan akan bagi pada tempat dan masa yang akan sesuai, korang akan capai benda tu. Maknanya orang-orang orang kata agent ni korang yang bakal korang dapat soon, bakal unit manager kita ni yang datang hadir bantu korang. Okay? Korang suka tak kalau macam kita recruit ni cabaran kan? Recruit lepas tu macam dah recruit
dia tak okey lah, dia ni lah. Sama juga dengan klien. Dengan klien pun kita dah bagi dia semua quotation. Dah bagi semua quotation, tiba-tiba je, sorry lah, I tak jadi. Mahal sangat lah. Kita dah bagi sampai apa dia nak. Ada tak insurance RM10? Korang rasa? Maksudnya kita boleh nampak dia quality client ke tak? Betul tak? So macam tu juga dengan agent. Kita share je. Tapi bila masa dia rasa dia korang dapat rasa nanti kalau korang dah macam start nak recruit, korang dah boleh selection, korang dah boleh nampak the best untuk business partner korang nak yang macam mana, macam korang boleh bekerja tak dengan dia. So yang paling best dapat business partner kalau dia jumpa kita secara sendiri, Kak saya nak, babe aku nak lah join macam mana kau buat. Sebab apa? Dia nampak usaha korang. Sebab apa? Dia nampak apa yang korang tengah buat. Okay, sebab kita kena act like kita unit manager. Benda tu yang lagi best. Kadang-kadang macam family member, Kak, akak buat apa tu macam best je, nak lah ambil exam. Dia datang dengan sendiri. And lagi best kalau agent yang memang tiba-tiba Tuhan hadiahkan kat kita tengah final year. Tiba-tiba dia cakap, babe kau final year, berapa lagi yang kau short untuk aku bantu? Kalau korang dapat agent macam tu, mungkin business partner one day korang dapat macam tu, peganglah dia. So dia adalah yang boleh sama-sama untuk korang build the agency. Sebab agency dalam Takaful ni, bila kita nak bina agency, kita boleh grow semaksimum yang kita boleh. Okay, dia bukan ada letak limit, cuma takat tu je korang boleh pergi, no. Dia semaksimum yang korang boleh pergi. So dia senang korang boleh expand lah sampai mana yang korang nak. So untuk jadi yang terbaik untuk started ni, korang kena copy paste. Macam semalam kita orang ada berbual dengan satu UM hebat juga di Great Eastern. Dia kata baby see baby do. Siapa faham maksud baby see baby do? Siapa faham? Okay, macam baby kan. You tengok then you buat. Okay, tengok buat. Terbaik Umi sebab dia pun berdekat kami. Umi. Okay, it's okay Umi. Tak apa. Ira, akak nak share sikit. Betul lah ni. Lagi gorgeous bila naik pangkat. Nak gorgeous naik pangkat, okay? Okay, silakan JM. Okay, akak nak share sikit daripada akak punya experience sendiri. Korang jangan takut atau risau nak recruit sebab korang tak pandai lagi. Okay, so ada banyak example yang kita boleh ambil. Okay, contoh macam UM Ira masuk, Adiza masih baru. So I punya experience sendiri. Umi tolong mute Umi. So akak nak share akak punya experience sendiri. Akak pun masuk masa I punya leader, I punya kawan masih lagi agent. Okay, kalau yang kenal lah Mak Jerong, MJ, Iza Yusof adalah I punya. Kalau yang kenal lah kenapa pula dengan double ni? Okey ke korang dengar suara akak? Okay. Okay, so MJ masa akak masuk, dia masih lagi agent. Okay, so akak tak ada pun, akak sebagai orang yang join dia, akak sangat memahami sebab dia masa tu baru lagi full time. So akak sangat memahami sebab dia berada di dalam ranking agent juga. So kita tak kacau dia. Kita rasa macam tak apa, kita sama-sama belajar. Okay, so jangan risau bila korang recruit, korang just bagi tahu je yang korang pun masih baru. Tapi sebabkan korang nampak industri ni bagus, industri ni boleh buat duit dan industri ni boleh menolong orang, sebab tu aku ajak engkau join sama-sama. So kita buat sama-sama, aku baru, kau pun baru. Jom kita fight sama-sama, kita jadi buddy-buddy. Okay, sebab perasaan best tu bila korang buat buddy-buddy dengan korang punya agent dan dia pun rasa macam nak tolong korang untuk naik pangkat. Itu yang I rasa masa
Iza nak naik pangkat. Masa Kak Iza nak naik pangkat dulu, I beria pulun nak tolong dia. Tak perlu my GM cakap pun. Even masa tu Kak Koko cakap dengan I, Jaja boleh tak tolong tolong Iza untuk jadi qualified agent dia untuk naik pangkat. I cakap dengan Kak Koko, tak apa Kak Koko, I memang kalau akak tak cakap pun memang saya nak buat. Okay, so bila kita niat baik, kita nak tolong orang yang bawa kita ni untuk naik pangkat, kita nak mudahkan urusan dia. Alhamdulillah masa I nak naik pangkat, macam awak hadiahkan untuk I orang-orang yang baik yang memang masuk dalam my team yang memang betul-betul nak tengok I grow. Okay, betul-betul nak tengok I naik pangkat. Okay, bila I dah naik pangkat, hadirnya Ariza, hadirnya Ira yang memang betul-betul bantu I untuk I grow lagi sebagai unit manager. Inilah orang-orang lama yang berada dengan I. Dan masa tu, masa I nak naik, masa I baru join industri, I tak kacau Iza sebab I tahu dia baru. So I kacau my leader. Masa tu I banyak kacau Mario lah. Sebab Mario ni dia jenis boleh kerja, Abang Mario boleh kerja lewat-lewat sikit. Sebab I bekerja, makan gaji. So malam biasanya I akan free. So malam tu I tak tergamak lah nak kacau Kak Koko, I selalu kacau Mario. So kita akan kacau orang atas kita, jangan risau. So macam you all juga recruit. Agent yang you all bawa, dia akan you just kenalkan dia dengan leader. So leader tu yang akan take over untuk guide agent tu. Leader pun tak akan mengharapkan you guide dia, melainkan you dah final year. Okay, bukanlah nak suruh you guide. Bila you final year pun, bukanlah nak suruh you guide agent tu 100%, tak. Tapi at least adalah orang kata sikit tanggungjawab untuk sama-sama share idea dengan you punya team. Sebab bila you dah naik pangkat, lebih mudah untuk you bawa title unit manager tu. Sebab you dah act dulu. Masa you agent, you dah bawa, you dah pikul tanggungjawab macam seorang leader. So bila you naik pangkat, you lebih senang. Kan? So macam kita lah bila kita sebelum kita berumah tangga, seorang perempuan, dia akan belajar masak. So memanglah nampak macam nak kena belajar masak leceh lah, nak kena belajar buat kerja rumah lah, inilah itulah. Tapi kalau dia tak belajar benda tu, once dia kahwin, dia akan rasa satu perubahan yang drastik. Dia nak kena pikul tanggungjawab. Masa tu dia dah ada suami pun dah susah untuk dia. Tapi kalau dia pikul tanggungjawab tu daripada awal, dia belajar masak, dia belajar kemas rumah, dia belajar jaga budak kecil. So bila dia dah kahwin, of course dia dah senang. Sebab apa, benda tu semua dia dah praktikkan sebelum dia kahwin. So sama macam kita. Bila you agent, you you recruit. Okay, di awal masa you recruit, you belum di tahun akhir, kami sebagai leader akan guide you punya agent. Okay, lepas tu bila you all dah final year, so you all barulah pegang sikit-sikit tanggungjawab, ambil sikit-sikit tanggungjawab sebagai leader tu, macam yang Tia buat, macam yang Suraya buat. I tengok diorang rajin sangat, diorang sama-sama guide agent diorang. Okay, so bila diorang WM nanti dah senang. So apa kata kita sama-sama recruit, kita nak besarkan agensi, so kita sama-sama recruit. Setiap orang dalam agensi kita ada 44 agent. Okay, kalau seorang agent bawa satu je kawan baru, so kita dah ada 44 kawan baru. Faham tak? So kita perlu sama-sama sama-sama ambil tanggungjawab untuk recruit. Kena ada rasa tanggungjawab juga. Aku nak bantu tim aku untuk grow. Sebab perasaan ni, kalau you ada satu perasaan untuk bantu you punya tim, you tengoklah nanti. One day masa you perlukan bantuan daripada kawan seperjuangan, mesti ramai yang akan, masa tu tiba-tiba je Allah datangkan orang yang memang betul-betul nak tolong you. Sebab apa? You dah buat benda ni masa you agent. Jangan fikir diri sendiri, jangan pentingkan diri sendiri dari segi tak nak lah, aku nak fokus production je. Aku kat sini aku nak buat part time je pun, aku tak nak pun nak pening-pening nak recruit orang ke apa ke. Sebenarnya kita tak tahu. Macam akak sendiri dulu tak pernah sangka untuk resign dalam
government tak pernah rasa nak buat nak naik pangkat sampai GM, tapi atau aturan Allah tu kita tak tahu. Hari ni maybe kita tak serius, tapi tiba-tiba Allah jentik hati kita untuk kita betul-betul serius dalam industri ni. So bila kita dah rasa serius masa tu, baru nak recruit apa semua, so dia dah ambil masa yang agak panjang. Tapi kalau you terus recruit sekarang, agent you tu grow sama-sama dengan you. So bila you dah ada rasa nak naik pangkat aja, benda tu dah senang, dah jadi lebih smooth sebab you dah ada agent-agent bawah ni yang sama-sama dengan you, yang sama-sama akan bantu you untuk naik pangkat. Okay, so I hope kita sama-sama bulan ni, ini baru awal Julai, so kita akan harap kuartal ni kita boleh sama-sama grow together, sama-sama bawa orang baru yang memang korang boleh jadikan buddy-buddy. Buddy-buddy ni bagus. Satu, I nak you all tengok last month, okay, kalau you all perasan Umi leading. Okay, ini I suka nak share sebab I nampak benda ni. Okay, Umi leading. Umi ni introducer dia adalah Soraya. Okay, so Soraya recruit Umi. Tapi so bila Soraya nampak Umi ni dah leading, dah nak buat 10,000 ANC sedangkan dia baru 3,000 ANC, dengan sendirinya dia rasa tercabar. Okay, so dia punya anak buah ni dah buat 10,000 ni. So dia rasa dia nak fight juga untuk buat 10,000. So satu benda, dia anggap benda tu sebagai satu inspirasi untuk dia close case. Okay, so bila dia buat sungguh-sungguh, dia pulun untuk cari sale, dia dapat tak? Dia dapat 12,000 ANC. Tiba-tiba nampak 12,000, 13,000 sekali Soraya share. So bagus benda tu sebab kita ada orang kata pushing factor untuk kita bergerak lagi. Sebab kita ni kalau terlalu santai, berada di dalam comfort zone, kita tak akan bergerak. Tapi kalau kita ada pushing factor yang menolak kita untuk kita bangkit, untuk kita pergi lebih jauh, insya-Allah kita boleh buat sebenarnya. Okay, so all the best semua. Tolong sama-sama kita recruit start bulan ni. Alright? Okay, Ira. Makan semua. Palutan. Okay, thank you JM Jaja. So korang yang 21 orang ni, rasa tak? Korang ada rasa tak yang korang ada tak rasa dan nampak tak jalan yang korang nak recruit? Maksudnya nak naik ke unit manager. So I nak tanya lagi sekali. Tadi I dah tanya kan. So mungkin semua orang takut. Siapa kat sini nak ajak kawan-kawan dia untuk sama-sama join this industry? Say I. Kalau malu nak ni dekat message tu. Siapa? Betul Anis. So kena naik pangkat kalau nak kerja. Siapa? Korang tak ada ke? Come on. Say I. Letak ikon gambar orang yang angkat tangan tu. Okay Anis. Lagi? Takkan Anis seorang. Insaf, Tia dengar GM share betul. Okay Tia, Umi. InsyaAllah kat sini tengah hujan renyai. I submit doa. Semoga kita semua dapat orang kata rakan seberjuangan yang sama-sama join kita, sama-sama boleh motivate kita, and semoga kita dapat bawa lagi seramai mungkin sahabat-sahabat kita untuk join this industry. Kenapa kita kena buat benda ni? Sebab korang kena faham betapa banyaknya sekarang perjuangan yang orang buat dekat luar, jual nasi lemak, orang kata buat Food Panda, ambil upah jual produk macam dapat RM3, RM10. Korang kena bantu diorang sebab macam ni. As long korang dah share memang dia tak nak, it's okay. Kejam juga dekat kita kalau kita dah nampak orang tu tengah struggle, dia memang suka menjual cuma dia tak nampak. Mungkin bila kita terdetik hati, I suka guna ayat ni tau. Bila kita terdetik hati je, nak share, korang kena share sebab mungkin korang adalah orang perantaraan yang korang orang tengah yang Tuhan suruh korang sampaikan untuk buka hati dia. Mungkin dengan korang diorang nampak. Mungkin memang sebelum ni dah banyak orang approach dia tapi masa tu keadaan tak berapa mendesak, diorang pun tak nampak, awareness tak berapa nak ada kan. So bila korang terjetik je, cakap je.
tak payah buka buku terlampau lama ke ni, tak payah. Macam, babe, kau nak tak? Jomlah join. Kita cakap benda simple-simple. So at least kita cakap dengan diorang. I share dekat korang jiran I ni I approach daripada I duduk sini. Masa tu I duduk sini dah 5 tahun. Dia pernah ada satu sesi dulu kan kita boleh berjumpa kan. Maksudnya ada event-event, dia selalu lari daripada I. So sampai satu masa I cakap, alah kau lari kau nak pergi mana? Aku tak makan kau. I selamba je. Lepas tu dia kata, tak lah. Aku sebab busy, anak aku kan kecil lagi. Dia cakap tu. Lepas tu I sama dia step je, kau takut sebab aku agent insurance ni. I cakap tu je. I cakap kau takut aku sebab aku agent insurance ni. Tapi ada tak aku paksa kau ambil? Tak kan? Tak lah, dia tak. But dia lepas tu dia lah orang yang sangat rapat dengan I. Memang dia tak tunjuk minat. But dia tengok kita. So I cakap dengan dia, apa kau punya Facebook? Kau jiran tapi kau tak nak add aku. Kau cuma tahu aku agent insurance je. Meh, kita kawan kan. So I pun macam sebab tu sekarang ni suka. Bila macam dapat kawan baru suruh je diorang ni. Mungkin dengan cara sekali tak jalan. So korang kena ambil diorang duduk dekat dalam media sosial tu. So diorang akan nampak progress korang. So bila dia tengok tu, dia tengok dia kata, oh kau buat macam ni. Lagi-lagi bila dah tengah MCO ni dia nampak lah. Kita buat kerja daripada rumah je semua kan. Lawa-lawa semua. So dia suka. Sampailah sebenarnya benda ni I tak nak open dah 2 tahun sebab I rasa I dah approach dia. I rasa cukup lah kot maksimum. I rasa macam cukup lah dah open tapi dia tak nak. It's okay lah, next je lah. Dia kalau tak pun dia bagi referral. Lepas tu I cakap dengan dia, it's okay kalau kau tak join tapi kalau ada referral, siapa nak ambil kau bagi. And yes, dia pernah bagi referral kat I. And lepas tu I tak tanya anak I main-main semua. Tiba-tiba dia tanya, aku rasa dah ready, anak aku dah besar. Yelah dah 25 tahun kan anak dia masa baby. Anak aku dah besar, aku rasa okey je. Nanti kau share. I pula rasa yang seram. Tu bila I cakap, aku tak macam kita tak buka muka di apa. Kita macam anak-anak main swimming pool semua. Tiba-tiba dia cakap, kau boleh tak share dengan lebih detail? I pula rasa seram. Kau main dia ni. Kan? Kita pula rasa seram tau. Lepas tu I cakap dengan Z, nak ambil dia ke tak? Sebab rasa seram. Sebab bila kita rasa kita tak nak, dia pula terhege-hege nak dengan kita sekarang ni. Lepas tu ni dia duk PM. Nanti share lah date ni. Aku pula yang seram. Tu bila I cakap I seram. Sebab I rasa macam dulu kau tak interest kan. So macam mungkin betul kata Kak Jaja, Tuhan jentik hati dia. So kita ni share je seberapa ramai yang kita jumpa. Sebab macam kes korang, macam korang cari klien. Sebab korang tabur benih kan, So masa tu mungkin dia tak nampak kan. Lepas tu bila dah lama-lama dia dah ada bajet, dia nak ambil dengan korang. Macam tu juga agent. Korang tabur je benih. Yang penting bagi dia nampak korang punya progress and make sure korang grow. Okay, lepas tu bila yang satu tu I rasa Z ada post kot pasal tukar kereta. Dia memang tanya, betul ke kau pakai duit commission? Cakap, yelah betul lah, kita pun ada statement. Macam best pula kan, nanti kau share. Sebab I cakap yang satu je, aku tengok kau jual Shaklee, kau jual makanan ni, kau jual minyak angin ni. Aku suka tengok orang berniaga, kita santai je recruit orang. Aku suka kau suka jual ni, tapi tak apalah tu buat-buatlah untuk extra income kau. Cuma aku nak kau dapat income yang konsisten yang mana kau dah tinggalkan dulu. Aku pun tak tahulah kenapa aku duk nak cakap dengan kau. Lepas tu kau pula main macam walaupun kau tak tahu tapi aku nak juga cakap dengan kau. Mungkin Tuhan nak aku sampaikan je, tapi tu pulang kat kau. Kalau kau rasa peluang ni baik untuk kau cubalah. Satu je kau kena faham. Cuba tak semestinya gagal. At least kau dah cuba. Bila kau dah cuba buat tapi tak boleh, tak apalah. At least kau tahu bidang ni tak sesuai untuk kau. Tapi kalau kau cuba tiba-tiba pak rezeki Tuhan nak bagi. So maknanya peluang hanya datang sekali. Siapa rugi? Kau ke aku? Kau. So masa tu kita cakap lah macam tu sesantai je. Kau doakan tau. I pun seram juga dia. Kau doakan tau. So nanti I share dengan dia exam. Amin. Ya Allah, semoga Zurina lembut hati. Yang boleh jadi ejen yang sama-sama motivate kita. Okay, nanti I kenalkan dia. Tapi kalau dia dah masuk, kau jangan cerita kat dia. Janji tau, jangan cerita kat dia. Okay, ada siapa lagi nak share tak? Pengalaman-pengalaman pelik, ngeri ke?
macam hawa-hawa ke apa benda. Ada siapa nak share? QA? Ada siapa nak ni? Ada tak? Kan sebab sebenarnya daripada kawan-kawan korang jual barang beli-beli, kalau korang nak support. Kalau korang tak support, korang slate pasal peluang kerjaya kita. Sebab I rasa korang boleh dapat lah kualiti dekat situ sebab dia suka menjual, tapi tengoklah cara dia menjual macam mana kan. So maknanya dia boleh menjual, cuma produk kita adalah takaful banyak kat bulut. So at least dia dah ada pengalaman untuk share info tu. Okay, so I rasa sharing I cukup untuk hari ni, and semoga semua dapat, orang kata dapat capailah target masing-masing untuk next month, untuk bulan ni. So dapat anak sekurang-kurangnya bulan ni atau bulan depan. So all the best semua. Apa Umi cakap ni? Sebenarnya, apa benda sebenarnya Umi? Cik habiskan sebenarnya je share. Sebenarnya Anis kau kena tahan dengan Mario ni, kau jadi padi dia. Siapa nak boleh pada saya? Okay, Abang Mario, Anis nak tu kuat perkenan orang. Masa memula dia jumpa Abang Sam, boleh ke masa tu dia tanya, kau dah beli rokok ke? Hampir muja Abang Sam tahu dia melawak. Okay, sebenarnya ada 2 orang kawan saya nak jadi agent. Lepas tu saya kata tak boleh lagi. Kenapa Umi? Kenapa kau kata tak boleh lagi? Dah kenapa? Ni lawak. Dia akak terus tak jadi nak end. Umi, on. Kita selesaikan masalah awak ni. On jap. Kenapa? Sebab tak ni tak macam tak lepas. Umi. Mel lah share. Kenapa? Oh, tak ada. Masa tu ada 2 orang kawan lah. Dia cakap, kata, Umi macam mana nak jadi ejen macam kau? Dia kata kan. Masa saya kata kena buat exam apa semua. Lepas tu dia kata, exam tu nak buat kat mana? Online je. Lepas tu, kenapa? Nak join lah. Tapi tak boleh lagi sebabnya aku baru lagi. Nak kena babak ni Umi ni. Tak, sebab masa tu memang saya tak tahu pun yang boleh recruit lagi tu. Ya, nak didik siapa ni? Anak jadi siapa? Soraya nak didik ni. Aduh. Kalau Umi tak bagi peluang, kalau Umi tak bagi peluang, takut nanti orang lain ni baik dia dengan Orang Umi. lain sambar nanti. Umi satu je akak nak share dulu masa Kak Ariza dia baru join sebulan tau. Sebulan jadi ejen. Akak nampak dia pergi event dekat GE. Akak tanya macam ni je. Iza, you buat apa kat GE tu? I baru jadi ejen. Oh, macam mana jadi macam you? Terus dia macam nervous. Tanya dia. Dia nervous. Sebab I cakap macam ni. I pun nak pergi event. Takkan you pergi event tu semua tak nak ajak I. So masa tu dia nervous, dia bawa ni lah Kak Jaja punya Mak Jerome tu. So masa tu kita faham kita punya leader memang tengah busy masa tu. So Iza Kak Jaja kata punya Mak Jerong Kak Jaja punya Mak Jerome. Iza you chop. Lepas tu Iza bawa, Iza lagi kata, masa tu. ya Kak, Iza nervous, tergetar-getar dia explain. Iza sorry Iza. Tapi kan buat juga kan. Ketar-ketar buat juga sebab nak. Ketar-ketar betul. Lepas tu kan dia kata, Ira boleh kita appointment kat sini tak? Tapi formal sikit lah ni. Okay. Lepas tu bila dah share semua, dia kata okay ambil exam RM50. Okay nak, macam mana nak ambil? I terus setuju je sebab bila orang nak tu dia nak Umi. Sebab dia nak join dengan you. Sebab tu dia nak duduk dekat you. Tak kalah kalau akak recruit dia nak duduk kat akak, mesti nak kat Umi. So Umi bagi dia peluang. Cepat PM dia nanti Umi. Lepas ni. Yelah. Berapa lama sebenarnya? Dah berapa lama isu ni? Lama ke? Dia masa dia seorang bulan 4, seorang tu masa bulan puasa, masa nak raya tu. Ya ampun Umi babak juga. IO dia sila lah ya. IO dia sila. Okay, so nampak tak? So I rasa semua yang kat sini pun ada rasa nervous macam Umi, but don't worry. Sebab sebenarnya the best bila korang belajar sama-sama lagi best. So Umi nanti PM dia, okay? Rakan-rakan kat sini semua doakan Umi, semoga Umi dapat agent. And semoga Kak Soraya dapat cucu. Yay! So bertambah besar
JC punya team. So korang kena grow dengan cara korang kena recruit. Bila korang recruit, korang akan rasa semangat. Okay? Betul tak Abang Mario? Rasul lidah hari ni. So I tak ada apa nak share. Abang Mario ada nak share tak? UM Ariza atau Kak Jaja ada lagi nak tambah tak? I dah, orang kata dah. Akak dah okey dah tak ada dah. Abang Boleh Mario end lah nak tambah apa? ni. UM Ariza. Tak ada Ira. Okay, kita tak gambar sekejap. Macam mana unmute nya? Tak apa, Abang Mario tak yaman. Aduh, Mario ni. Nak Tak unmute yaman abang, kita dah nak dia tak mute dia? Ada, Anu okay, one. Mario. Okay, korang 1, 2, 3. Okay. Okay, so thank you Muka abang tak semua. keluar. Apa dia Abang Mario? Muka abang tak keluar. Ya. Oh, Video tu lah Abang Mario atas tu. Stop Alah. video, start video. Kamera. Abang tak pakai ni, abang pakai apa Handphone. ni, laptop. Oh, Laptop lagi senang. tak apalah. Okeylah. So tak ada. Assalamualaikum. Cuma tadi dah dengar pada Ira, dengar pada Jaja. So actually dua-dua ni cucu dan cicit ni abang memang keep track lah you all ni. So actually untuk ejen yang baru, local agent, so dia dah proven dah. Benda-benda ni memang dah proven. Sebab kalau nak jadi betul-betul ejen, nak berjaya macam Ira, macam Iza, Ariza, macam Mak Jerung, Pak Jerung, semua-semua tu, satu je. Niat. Aduh, Mario ni. Dia sebenarnya dia kena ada niat. Bila niat nak berjaya tu, Tuhan tu dengar, dia akan bagi. Betul. Ibarat kalau katakan dalam insurans ni, kalau macam Jaja dulu, tahu dia kata, I nak try je. Sebab itu lama dia tak ada abang kahwin dengan Sam, sebab dia cakap dengan Sam, I nak try kahwin dengan you. Sam tak nak, Sam reject. Bongok Abang Mario sabar. Sampai yang cakap dekat Jaja, cakap kat Sam, I confirm nak jadi isteri you. Baru Sam terima dia. Kesian dia. Sebab masa tu Jaja dia jual darah tau. Dia penghisap darah. Dia ada tabung darah, dia penghisap darah. Okey, tak apa. Itu guraunya dia. Siapa-siapa kat sini sorry tau yang tak kenal Abang Mario memang banyak macam ni. Sebab Abang Mario nak menceriakan. Kadang-kadang bila kita meeting, we go too formal, too strict, kita akan jadi stres. Berbanding 5% jadi apa-apa yang kita discuss tu akan masuk. Tapi kalau kita buat selamba, relax, because benda-benda yang relax ni, dia akan cepat. You akan simpan. Betul. Okay. So, dalam benda ni senang saja. Macam apa I kupas balik macam ni, kalau you nak cuba buat insurans, you tak akan berjaya sebab you cuba. Kalau katakan macam Anis, Anis ya? Anis nak jadi badi abang kan? Tak nampak muka Anis kat mana? Habis kau Anis? Muka Anis kat mana? Tak nampak. Anis buka muka Anis. Anis, kau dah dapat badi-badi baru Anis. Tapi awesome. Abang Mario punya ilmu banyak sangat. Tak nampak muka Anis. Mana Anis? Anis dah takut dah. Anis takut. Tak. Okey, tak ada. Apa ni? Relax lah Anis. Dia kalau cuba memang tak dapat. Abang dulu masa buat, abang tak pernah cuba. Abang akan buat all the way, day in and out. Sebab dalam hidup kita tak ada satu yang senang, tak ada satu yang susah. Tapi sebenarnya apabila kita minta, dia akan bukakan pintu rezeki kita dan bukakan pintu kebaikan untuk kita juga. So kita pilih yang mana satu. So jangan cuba-cuba. Bila cuba tak akan dapat. So setkan dalam hati, set your goal, memang nak buat, memang nak jadi UM. Okey. Kedua, sebab macam Jaja dengan Ira review tadi kata, helping each other tu betul. Kita tolong orang akan tolong kita. Benda tu memang betul. You make people rich, you guarantee rich. Betul. Kalau sama-sama, you tak happy ke tengok masing-masing semua ada duit macam Jaja. Jaja belanja abang steak. Anytime je. Dan Abang Mario, Jaja tak boleh bagi, Jaja bagi 10,000, pergilah makan steak. Jaja macam tu je. Kak Jaja, I nak makan steak. So, benda-benda itu yang buat senang. So, salah satu lagi dalam dada kita dalam kita apa ni, dalam satu grup, tak kisahlah grup mana pun, you are respect each other, respect your leader. Selagi dia tak buat darurat. Dia buat darurat, kita jangan ikut. Faham? Faham. Kalau tak faham, biarkan. Itu dah jauh tu. So, maknanya yang baik. Mana darurat tu maknanya selagi leader tak buat benda yang you all tak boleh ikut, yang menyalahi norma-norma untuk ejen insurans, norma-norma untuk berjaya.
Tak kisahlah takaful ke mana-mana insurans, bukan takaful je dalam bisnes pun. Apa-apa bisnes pun, kalau selagi you punya leader tak ada manipulate ataupun tak ada buat benda-benda yang lasian. Tanjat boy. Selagi leader tak buat benda yang tak elok, you ikut saja. Sebab tak ada satu leader pun yang akan tunjuk jalan yang tak elok. Dan yang satu lagi, ibarat kita ni bila kita rekrut macam ibarat ayah dan ibu kepada anak-anak. Bila jadi ayah dan ibu kepada anak-anak tu, kita nak anak kita berjaya. Itu leader punya prinsip. Okey, dan satu lagi, kat sini siapa yang belum kahwin? Siapa yang dah kahwin, siapa yang belum kahwin? Charis. Ha? Charis bujang. Saya bujang. Okey, tak kisah. So macam ni. Izzat bujang ke? Dengar tak? Semua dengar tak? Okey, dia satu je. Charis You bujang. ada anak sendiri. Ira ada berapa anak, Ira? Ira ada 4 anak, 3 anak kucing. Jaja ada berapa anak? 6. Ira 6. Okey. So sekarang abang ni sentuh Jaja dengan Ira je lah sebab kenal dia orang. Dia pun kalau main-main pun dah tak marah. So you ada 6 anak, you ada 4 anak. Apakah satu garanti the next 20 years anak-anak you without fail akan bagi you nak 1,000 sebulan? Tak Kalau you ada 6 anak, bermakna seorang anak bagi 1,000 sebulan ada 6,000. Tapi anak sendiri kita tak garanti. Tapi anak insurans garanti saja. You cucuk dia keluar every 15. Setuju. So kadang-kadang kita buat baik pada orang, kita tolong orang, Tuhan tak akan bagi, garanti dia bagi. So itu je lah abang nak cakap. Untuk kali ni abang ambil patah lebih sikit lah. Hari tu dapat Jaja bagi, dia ada SMS kat abang. Abang kalau nak cakap, abang baru cakap 20 patah perkataan saja. Hari ni dia bagi abang 150 patah perkataan. So abang boleh cakap lebih. So macam Belum cukup lagi. Belum cukup lagi tu. Tak, ada nanti banyak-banyak. Nanti abang pun tengah belajar balik ni. Abang tengah cari. Abang mulai hari ni abang akan belajar nak pasang kat mana muka video ni. Tak tahu, tak jumpa. Apa gambar dia? Abang nak request kelas. Nak Abang Mario pula ngajar. Tak, abang lain sebab between abang dengan you are ahead lah. You all lagi jauh ke depan pada abang. Abang masih lagi ortodok ataupun lebih ketinggalan. Abang suka personal touch. Abang otai. Ya, tapi abang personal touch. Personal touch tapi lain. Abang Mario kan, walaupun dia macam yang santai, but dia sekali close 100, Janganlah tu. 60, macam tu. Jangan macam So tu. memang orang dulu punya style, dia ada cara dia sendiri. Macam korang pun ada kekuatan sendiri, betul tak Abang Mario? Tak, sebenarnya masing-masing dia ada dia punya strength, ikut pada keadaan semasa. Kalau abang ni nak cari ni, yang tak jumpa lagi tengah pening ni, kepala mental tengah biol nak cari kat mana yang video ni. Tak apa bang, tak apalah lain kali abang letak gambar lah, nak letak gambar tadi pun tak jadi juga. Okay. Tak apa, So apa-apa pun abang cakap, so it's a proven, you pernah tengok daripada orang, pernah tahu ada orang gaji dulu 3,000 ada sebulan, ada yang bawah pada itu pada, dan sekarang pun ada juga ejen-ejen abang, yang abang kata ejen abang dulu, yang gaji sampai 50, 60, 100 ribu pun ada sekarang. Walaupun abang gaji abang tak banyak pun. Gaji abang bukan 10,000 je sehari. So nak compare dengan you all kadang-kadang Jaja lagi banyak. Abang check dia punya account lagi banyak kat Maybank dia. Dengar tak? Dengar. Amin. Abang check dekat Jaja dengan Sam punya dekat Maybank sebab abang quality banking, abang boleh check siapa-siapa punya account, ada IC number je boleh check. So memang banyak. So you all nak berjaya, satu je. You ikut saja orang yang berjaya, you akan berjaya. Betul. Kalau nak lagi cepat, macam itu. Macam Ira buat dulu body system. Body system bagus sebab you challenge each other. Then you support each other, jaga each other. Macam abang sekarang baru semangat balik. Bila Anis nak jadi body tu, abang dah semangat dah. Anis bukan kaling-kaling. Anis. Abang nak pergi ni. Sekejap lagi nak pergi facial. Nak pergi facial sikit. Lepas tu nak tarik, nak bagi tegang sikit muka ni. Nak cucuk botok sikit. Tak, Anis punya body bukan kaling-kaling bang. Oh ya? Lah dia dah tak tengok gambar ni. Macam mana tengok gambar dia? Dekat video. Tak tahu. Dia nyorok. Dia diam gitu. Stop video tu, abang jangan pangkah. Abang buka. Abang klik. Ada? Abang klik tak ada pun. Alah abang tak tahulah macam mana ni. Tak so, apalah, nanti for the next.
Macam Ira dengan Izzah itu ada mesej abang tu, abang akan tunaikan. Ada kes besar-besar ni, tapi itulah tak boleh keluar rumah kan. Betul tak? Tak, Abang Mario nampak tak kurang. Walaupun dia tak tahu nak cari pattern video tapi cari klien besar dia tak selesai. So Bukan kita abang. perlu belajar daripada dia. Weh, Tak dia ada. present pakai tisu je tau. Korang tahu tak? Dia present pakai tisu, tulis contoh-contoh atas tisu pun dia boleh close 30,000, 40,000, 100,000. Rupiah. ANC tau. Rupiah. Tak boleh dah. je. Tak. Sebenarnya kan yang paling penting dalam insurans ataupun terkapur adalah membuat keputusan untuk menjadi ejen. Itu yang paling penting sebab you tak buat keputusan untuk jadi ejen, you takkan jadi ejen. Kedua, bila you jadi ejen, you ikut je lah jalan yang dah ada. Sebab jalan yang ada tu dah proven, dah orang dah ramai guna metodnya tu dah berjaya, you ikut je. So, itu je lah pesan abang. Memang yang abang tengok grup Jajar ni memang terbaik. Ira, Arisaya abang kenal lah. Yang Suraya ni mungkin abang kenal kot. Tapi tak tahu lah mungkin pernah jumpa kot dia ni. Suraya tak ada gambar ni kat Suraya. Tak, Suraya pernah jumpa dia kot. Dia dekat office lama dulu. Dia Suraya. Suraya, kat Suraya. Gambar ni Office tak ada. lama mana Abang Mario? Yang dekat, yang office, bukan ke office abang buka dekat office Mak Jerung. Bukan ke office abang kat depan tu, abang tak pakai tu. Yang dekat area rumah you all tu, yang Oh, Suraya tak. Suraya consider baru juga. Tapi mungkin pernah jumpa lah kot. Yang Suraya muka mix. buat logistik Pedofil. Buat logistik dulu Bukan. Suraya muka Mak Saleh. Suraya dia memang housewife. Dulu dia kerja PPUM juga. Oh ya ke? Okey lah. So itu je lah abang dah cakap. Cuma in future abang minta maaf lah kalau ada apa-apa cakap. Tapi abang akan cuba menyampak. Abang pun nak develop balik lah abang punya speech. Dah tak proper dah. Tapi itulah ada PKP ni susah sikit. Kalau tak ada PKP, dia lain. Kalau personal touch tu lain. Kalau macam ni abang tak ada tau. Kadang-kadang kita tak tahu tau. Mungkin sebelah ni mungkin ada orang yang baring. Kita tahu tapi tak apa. Sebenarnya itu apa yang dia buat, itulah dia punya result. Tapi macam ni hari ni pun abang tak boleh juga nak pakai video ni sebab abang tak pakai tudung lagi. Tak apa bang, aurat faham. Okeylah, so semua terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Ira, thank you Jaja, thank you semua yang jemput abang masuk TV. Lama tak masuk TV tau. Abang Mario next lah. Abang Mario punya pula session motivation. Abang punya Mario pula share macam mana nak how maintain this industry ke. Tak, itulah you kena plan lah. Sebab abang dah lama. 3 years, 5 years you plan and then stick to your plan. Dia insurans ni senang sebenarnya. Ini pengalaman Abang Mario lah. Abang Mario pernah tahun 2004, Abang Mario stop tak buat 3 tahun. Jaja tahulah masalah dia. Tak buat langsung. Itu bukan PKP baru 2 tahun. Abang Mario PKP sendiri dekat 3 tahun. Tapi boleh survive. Boleh hura-huri, boleh main motor, boleh pergi Phuket, boleh jalan-jalan. Kemudian sekarang ni pun tengah PKP lagi. Sebelum PKP, Abang Mario dah PKP dah 2018. Sampai sekarang. Tapi Abang Mario boleh survive. You bayangkan kalau you kerja kat satu tempat, 3 tahun you tak kerja, you rasa dapat income tak? Tak ada. Betul. That's the beauty about insurance. Sebulan je. 3 bulan. Sebenarnya kalau you kerja, you dapat 3 bulan saja. Betul. Tapi dalam insurans, Abang Mario dah 3 tahun tak kerja. Kerjalah tapi bukan kerja. Abang Mario kerja, Jaja tahu. Siang malam, pagi petang. Dulu Abang Mario pernah, satu orang boleh jaga 69 orang dulu masa Izzah masih ejen, Jaja ejen, masa dia mula-mula tu. Kadang-kadang Abang Mario makan pun belum tentu tau. Kadang-kadang nak pergi toilet pun simpan besok. Sampai macam tu. Tapi result dia yang you kerja kuat, you akan dapat, you deserve yang result yang mana tak sebenarnya dalam insurans satu je, you nak cari duit. At the same time, you build up relationship dengan semua orang, you rasa bertanggungjawab. Kalau compare boleh Jaja dulu dan Jaja lain. Kalau Jaja dulu, dia kurang lawak tapi sekarang fearless gila. Kan bang kan, sebab tu kata kalau nak jadi agent dengan group, nanti tengok muka kat group manager tu muka macam mana kan. Abang lagi 4 hari tau nak masuk 56 tahun. Awet muda je tengok. 77, abang tahu.
Abang tahu. So, lagi 4 hari. So, abang pun tak minta apa-apa lah untuk you all. Kalau siapa nak bagi iPhone 12 tu, boleh. Nak bagi helmet pun boleh. Wajar kan? Tak adalah abang gurau-gurau main-main lah. So, Boleh, that's why- boleh. Tapi that's why I would prefer jumpa nanti lepas PKP. Nanti kalau ajak kat office, kita boleh go. Boleh go meeting yang betul-betul. Macam ni abang tak pandai lah. Abang tak nampak, abang tak tahu tau. Body language. Tak nampak mata you all kat mana. So sebenarnya macam you selling pun, you kena tengok body language orang macam mana. Mata dia kat mana. So. Abang Mario dia more to touch personal. Dia sebenarnya touch. Sebab kalau katakan anak proposal nak kahwin dengan I pun, kalau dalam Zoom, belum tentu I boleh nampak. Dia letak gambar orang lain. So, I nak jumpa juga, I nak touch dulu. If you let me touch you, so. Okay, bye, Mengarut. Assalamualaikum semua. Thank you. Pulang balik kat Rizal dengan Jajah. Okay, terima kasih semua. Thank you korang yang sangat awesome hari ni. So, jangan tarik handbrake Umi, cepat-cepat message tu. IO dia, tolong monitor. So kalau ada apa-apa yang berkenaan korang confused ke takut, tanya je dekat dalam grup. Jangan risau, kita akan bantu. Okay, kita orang akan sama-sama bantu. Sebab hari ni korang bertanya, esok lusa orang lain pula bertanya. So kita belajar sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Dan sebelum kita habis session kita, kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As. Dek, macam mana tutup dia, Dek, mute ni? Dek, tolong papa, Dek. Problem, nak buka problem. Bye. Adik, ajak. Nak video papa sekejap. 1, 2, 3. Bye. Bye semua. Bye. Thank you. Thank you semua. Bye. Mana? Jumpa tak Abang Mario? Okay, bye. Nanti dia padam sendiri.